Saya nak tanya, tuan-tuan sekarang diam. Adakah hati tuan-tuan diam? Hati diam tak sekarang? Tak. Hati semua bercakap sekarang. Dah pukul 11. Bila nak berhenti? Hati tu. Nah, tuan-tuan nampak ada akak tu bawa kipas tu. Gini kipas. Kita tengok kipas dia. Silap tak bawa, ada rumah tadi nampak hati. Nampak hati. Dia panjang tengkok kita. Ada ke nasi dia main ni? Penganjur tak sedia nasi ke? Oh ada. Nampak tak? Nampak tu. Nasi. Hati berkata-kata. Orang belakang pula tengok. Orang ramai nasi je 3. Cukup ke? Tadi. Itulah hati. Mana boleh diam. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, rupanya dah lebih 30 tahun dah saya ceramah kat Zoom. Saya duduk sini pun tahun 93, bayangkan. Udah 30 tahun. Lebih 30 tahun dah ceramah. Tapi tak nampak tu itu masalah itu. Datuk tanya pada saya, apa petuanya? Petuanya? Petuanya kita dengar habis-habislah ceramah dia tuan. Mana ada tua penyakit saja. Saya sampai tadi tuan-tuan, abang dengan isteri dia tanya, Ustaz sihat? Soalan mula-mula, Ustaz sihat? Sihat. Sampai ke depan tu, Ustaz sihat? Sihat. Maknanya saya ni banyak penyakit tu. Kadang-kadang yang tanya saya tu, Ustaz sihat? Ustaz sihat? Dia lebih sakit daripada saya pula. Tapi dia tetap tanya, Ustaz sihat? Alhamdulillah tuan-tuan yang saya muliakan. Kehidupan kita ni setiap hari melalui beberapa proses. Kalaulah proses-proses yang kita lalui itu tidak membawa kebaikan kepada kita, itulah satu kerugian kepada kita. Hari ini kita tak buat pahala. Hari ini kita tak tambah pahala. Sebaliknya menambahkan dosa. Itulah satu benda yang sangat merugikan kita. Alhamdulillah tuan-tuan, kita ni tak adalah dosa mencuri, merompak, menyamun, tak ada. Tapi dosa yang kita buat kadang-kadang ialah dosa mulut. Dosa mulut. Naik je Ustaz Kazim atas pentas ni terus cakap dengan orang sebelah. Dalam TV putih. Benar-benar gelap. Dia tengok. Dosa cakap macam tu. Orang sebelah pengangguk. Yang tu pun berdosa juga. Walaupun dia tak cakap apa, dia cakap je. Udah dosa tuan-tuan. Sebab itu bila kita faham tentang hijrah yang pertama, kita ini berasal daripada syurga. Maka biarlah kalau hijrah dalam dunia, dalam kubur, kita berakhir di dalam syurga. Kita berasal daripada satu, Hawa, Adam dan Hawa. Satu ya. Dan Hawa dan Adam itu dari syurga. Itulah tok nenek kita. Kalau saya tanya pada kakak abang-abang lah, kita ni asal dari mana? Jangan sebut Tuan Lanskap. Kami orang Malinau tadi. Kita asal syurga. Kalau boleh mati nanti ke syurga tempat kita. Itulah kampung kita. Banyak kita berhijrah dalam dunia ni. Tetapi penutup kepada perjalanan panjang kita ini ialah akhirat. Dan akhirat cuma ada dua. Syurga ataupun neraka. Syurga itu kampung kita yang asal. Itulah aku nak masuk. Target aku itu. Apa yang aku nak buat pun target aku yang itu. Dan kita kena ingat bahawa manusia ni berasal daripada Adam. Dan bukan daripada beruk. Siapa sini yang dari beruk? Angkat tangan macam saya. Siapa yang mengaku dari beruk? Sudah tuan-tuan. Ada adik kita angkat tangan. Sudah. Tuan-tuan yang saya hormati, anak-anak cucu beruk yang dimuliakan. Bangga nak sebut anak-anak cucu beruk.
Tak bangga langsung. Tapi kalau saya sebut anak-anak cucu Adam, oh, rasa bangga. Tuan-tuan yang saya muliakan, ni namanya smartphone. Siapa yang mula-mula buat handphone? Ada sejarah dia. Orang yang mula-mula buat telefon. Siapa yang mula-mula buat kereta? Ada Ford, Daimler yang mula-mula buat kereta. Siapa yang mula-mula buat motosikal? Ada nama dia. Bola nama Honda yang mula-mula buat motosikal. Siapa yang mula-mula buat televisyen? Ada orang dia yang mula-mula buat. Kalaulah manusia tu berasal daripada beruk, beruk yang mula-mula tu nama apa? Cakap apa? Beruk yang mula-mula nama apa? Usop ke? Cita ke? Chimpanzee ke? Tak tahu. Siapa tu nenek kita ya? Beruk jantan nama apa? Beruk betina nama apa? Beruk jantan namanya Upin. Beruk betina tu Piok. Mana ada tuan-tuan? Manusia yang pertama dapat kita kesan. Yang pertama ialah Nabi Adam. Isterinya ialah Hawa. Maka kita berasal daripada Adam dan Hawa. Bukan daripada beruk. Kalaulah manusia ni daripada beruk, cuba opah cari pak. Apa nama beruk yang pertama sebelum opah? Tak tahu Ustaz. Maknanya mana boleh tak tahu. Dalam Islam dia ada jawapan, dia ada jawapan, dia ada jawapan. Tuan-tuan yang saya muliakan, kita melalui pelbagai proses hijrah dan orang-orang lain pun sebelum kita telah melalui proses hijrah. Hijrah tu apa dia? Menuju kepada sesuatu yang baik, yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik. Itu nama dia hijrah. Maka banyaklah orang dah hijrah. Dulu Ustaz, saya nikam nombor. Oh, saya tikam nombor Ustaz. Kura-kura melintas. Saya cari. Digosok belakang kura-kura tu mana nombornya nengok. Kura-kura tu naik geli tau. Udah geletek belakang dia cari nombor. Aksiden depan tu. Dia bukan nolong orang yang aksiden. Dia nolong ambil nombor. 2, 2, 3, 4. Dia ambil nombor. Ya orang aksiden tu jatuh dalam longkang tu. Tolong. Sabar ya, buat bertenang. Ambulance on the way. Gitu dia. Yang penting aku ambil nombor. Tapi Ustaz, sekarang saya dah hijrah. Saya dah tak tikam nombor dah Ustaz. Bagus abang. Kenapa abang hijrah? Tak pernah kena. Itu dia. Bukan apa, nikam tak pernah kena. Itu dia, itu yang awak berhenti nikam nombor. Kalau kena, sambung balik. Itu dia. Ini belum hijrah. Ya Kak Song? Kak Nak ya? Belum hijrah. Hari ni seronok tengok Kak Tipah bertudung, Kak Leha bertudung. Ya Allah, tudungnya labuh sampai ke punggung. Dulu pergi kenuri lah, kain belah. Baju kebaya, ya Allah. Ketat pinggang tu. Kebaya ni, ditariknya napas. Ketatnya dengan butang. Bila lepas makan, turun perut balik, meletup. Butang tu terbuka. Oh, itu zaman dulu Ustaz. Oh, zaman makcik jahiliah. Sekarang makcik dah hijrah. Baguslah makcik pakai tudung. Atau macam mana tak pakai Ustaz? Oh, dah berubah. Kalau tak pakai, ya Allah, dia kata macam puakin yang rapi. Ustaz. Itu yang Pah pakai juga. Maknanya Pah belum hijrah kerana Allah. Ya. Aku kita ambil gambar. Nak selfie ke? Tak ya. Baik tuan-tuan yang saya muliakan. Baik. Saya semalam beli saya semalam di Melaka. Di Jasin Melaka. Alur Gajah Melaka. Beli apa nama? Rambutan. Tepi jalan tu. Udah semutnya banyak tuan-tuan. Dia melekat ke baju saya, melekat ke rambut saya ni duduk dalam kereta. Itu garu ni ada 2 ekor dalam ni. Banyak pula semutnya. Makin dekat agak. Udah belakang Datuk rupanya. Ya, alhamdulillah.
Masa dia balik Nawar ya, ada ya, 30 tahun dulu. Masa tu akak umur berapa? Muda lagi sekarang? Sekarang 60 berapa? 60 sini, sama dengan saya lah. Sebaya lah kita, 60. Nah, ada akak semua, Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi penghijrahan kita ni, biarlah penghijrahan kerana Allah. Abang rajin dah ke masjid sekarang? Bagus. Masjid dah besar, Ustaz. Dah cantik masjidnya, Ustaz. Oi, baguslah abang ke masjid. Atau kalau saya tak ke masjid, kalau mati ke apa saya, dia pun tak nak datang. Itu isteri awak cakap, kata dia, datanglah abang masjid, nyunyuk muka. Anak kita nak kahwin. Anak kita nak menikah. Kau mati demam ke orang masjid tak datang baca tahlil macam mana, kata dia. Itu yang awak nunjuk juga muka tu, kata dia. Tunjuk gini dekat depan pengerusi ni. Jangan lupa kalau saya datang ya, kata dia. Itu bukan kerana Allah, itu tujuan ada sebab lain. Kita hijrah lillahi ta'ala. Ustaz, kalau saya berubah, kalau saya hijrah, kalau saya jadi orang baik, nanti rezeki saya terputus. Banyak tuan-tuan, kawan-kawan saya, kadang saya tu bercakap juga dengan artis-artis. Maklumlah saya pun artis juga. Kadang ni buat kuliah dengan dema, kadang usrah dengan dema. Artis-artis ni pun rajin usrah kat anak. Oi, bukan kita je usrah, dema pun usrah juga artis-artis ni. Ya. Allahu Akbar. Dema pun mengaji juga. Antara yang mereka tanya pada saya, Ustaz, kalau saya berhijrah, saya berpurdah, bertudung, nanti rezeki kami macam mana, Ustaz? Kawan kami ramai yang tak dapat job, tak dapat kerja, Ustaz, tawaran berlakon sebab pakai tudung. Kalau dapat tawaran tu, Ustaz, tawarannya tukang bawa air dari dapur tak ke depan, tetamu datang. Macam mana ya, Ustaz? Sebab tu tuan-tuan, bila tuan-tuan tengok banyak artis yang bila dah berhijrah, udah balik, patah balik, buka balik. Siap buat sidang akhbar lagi, saya udah tak bertudung. Kenapa kamu buka tudung? Saya tak nak hipokrit sebab mana buat. Tuan-tuan doakanlah saya supaya dapat petunjuk daripada Allah. Engkau. Bukankah kau dah dapat petunjuk? Sebab apa kau tinggalkan petunjuk? Sebab tak ada job. Tak ada pekerjaan. Tuan-tuan yang saya muliakan, jangan takut. Cuba tuan-tuan tengok hijrah. Baik, kita tak cakap tentang hijrah Nabi Muhammad ya. Kita tengok hijrah ada satu manusia yang hebat, nama dia Nabi Ibrahim alaihi salam. Isteri dia nama Siti Hajar. Anaknya nama Nabi Ismail. Di mana Nabi Ibrahim tinggal? Di Palestin. Dengan siapa? Isteri tua Siti Sarah. Siti Sarah ni udah lama kahwin, tak adanya beranak kat anak weh. Dia kata kat laki dia, suami dia, Abang Ibrahim, kalau Abang Ibrahim nak anak ke apa, kahwinlah dengan Siti Hajar tu. Tak apa, kata dia, nak dapat zuriat. Hei, abang-abang kalau dapat isteri macam Siti Sarah, bahagia. Macam dunia ni, anak yang punya, kata dia. Tiba-tiba bila dah kahwin, dah dapat anak, isteri yang pertama tadi jealous. Baru kahwin, dapat anak, aku dah lama kahwin, tak ada anak lagi. Dia timbul perasaan cemburu. Dia tak seronok. Jadi Nabi Ibrahim ni Allah Ta'ala kata, engkau pindah ke Mekah. Hijrah ke Mekah. Ni dia. Dengan anak yang masih kecil, isteri seorang dia pun bawa isteri, bawa anak daripada Palestin, tempat yang ada pokok, tempat yang ada air, tempat yang ada laut, tempat yang ada buah-buahan, tempat yang sejuk di Palestin, musim-musim dia. Tiba-tiba pergi hijrah ke Mekah. Di Mekah mana ada air? Tak ada.
Sungai tak ada, laut tak ada, hujan tak ada. Pokok durian, musangking, tobat lahum tak ada. Tak ada tuan-tuan. Yang cuma ada batu, panas. Bawa lah isterinya duduk di Mekah. Orang pun tak ada, kampung pun tak ada, wifi pun tak ada. Mr. DIY pun tak ada. Oh, merkit lagi tak ada kat nak. Tunggu lah di situ 2-3 hari. Nabi Ibrahim kata, Hajar, abang nak balik ke Palestin. Dia bangun, di belah jalan Nabi Ibrahim. Bang, oi bang, abang, kami macam mana kami berdua? Nabi Ibrahim tak ada noleh ke belakang. Jalan je. Bang, ya. Mana? Balik Palestin. Atau kami tinggal di sini. Adakah Allah yang memerintahkan kami tinggal di Mekah? Ya. Kalau gitu abang baliklah. Saya yakin Allah takkan sia-siakan kami anak beranak. Nabi Ibrahim pun tinggalkan Hajar, tinggalkan Nabi Ismail. Sebab dia kata Allah yang suruh dia duduk di situ. Dia hanya taat pada perintah Allah. Bayangkan akak-akak, kalau suami akak-akak pergi umrah. Abang nak ke mana? Nak umrah. Duit tak tinggal ke? Aku tinggalkan kamu dengan Allah. Agak-agak Kak Nam nak kata apa? Aku terajam orang tu ni kah? 2 minggu tak tinggal duit ustaz. Haram tinggal duit beli beras macam mana? Nak beli ikan macam mana ustaz? Apa kejantan ni? Kalaulah suami cakap, aku tinggalkan kau dengan Allah. Tak tahu tuan-tuan. Dia pergi depan muka suami dia buat macam tu. Lepas tu dia smackdown suami dia. Allah. Siti Hajar, suami dia kata, aku tinggalkan kau pada Allah. Pergilah abang, Allah tak akan sia-siakan saya. Cuba tuan-tuan tengok. Dengan budak kecil, elektrik tak ada, air tak ada, panas, rumah tak ada, orang sekeliling pun tak ada. Cuma mereka berdua saja. Malam-malam macam mana Kak Som? Bayang kita jadi Siti Hajar malam-malam berdua dengan anak aja, gelap gelita, lampu jalan tak ada, arena square Malinawa tak ada. Dulu anak menangis, susu. Air tak ada, makanan tak ada, kering susunya. Kering susu. Budak menangis. Boleh kita cakap kamu diam? Boleh diam tak? Mak tak ada susu ni. Budak tu faham ke? Tak ada. Dia tengok di hujung sana. Macam ada air. Dia pergi ambil. Rupa tak ada. Bayangan saja. Duduk di sana. Nampak belah sini pula macam ada air. Datang balik tuan-tuan. Pergi balik. Pergi balik. Pergi balik. Akhirnya tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi dekat mereka 2 beranak. Air Zam-Zam. Dihentaknya kaki ni tuan-tuan, keluar air Zam-Zam. Bila nampak air memancut keluar, Siti Hajar ni pergi dekat air Zam-Zam, dia kepung air tu. Dia kepung sambil dia berkata Zam-Zam, 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 dia kepung. Kalaulah dia tak kepung telaga tu akan bertukar menjadi sungai di Mekah. Nabi kata sebab dia kepung, maka dia jadi telaga. Sampai sekarang namanya telaga Zam-Zam. Tuan-tuan, bila dah ada air di Mekah, tuan-tuan nampak atas kepala kita ni, oi banyak benda burungnya tuan-tuan, oi. Meriah rasanya. Burung ni ada sebab apa? Adanya air di bawah. Dia akan berlega di tempat yang panas, dia berlega, dia terbang. Orang dulu-dulu kalau dia tengok burung tu pusing, di bawahnya tu ada air. Maka datanglah satu kabilah. Datang, dia kata selalu tak ada burung. Apa hal ada burung? Mau kita tengok apa hal pula ada burung? Bila dia mau pergi ke tempat tu, rupanya ada air Zam-Zam di bawah.
Maka penduduk yang kabilah tadi kata, Siti Hajar, tuan, puan boleh tak kami numpang duduk di sini, kita bina kampung. Daripada satu kabilah, datang kabilah, lama-lama Mekah tu jadi ramai orang. Sebab apa? Sebab ada telaga Zam-Zam. Ramai orang datang, tak pernah putus. Kemudian datang Nabi Ibrahim. Dia bawa pula satu lagi perintah, mengorbankan anak dia. Korbankan, Allah Ta'ala kata, tukar dengan kibas. Akhirnya ibadah korban menjadi sunat pada kita. Datang pula Nabi Ibrahim, diajaknya Nabi Ismail yang dah besar sikit, supaya membina Kaabah. Dan Nabi Ibrahim pun wa'azin fin nasi fil hajj, memanggil manusia, marilah buat haji ke sini. Tuan-tuan, akibat hijrah mereka ke Mekah, berapa bilion yang dah sampai ke Mekah. Berapa juta setiap tahun yang pergi buat haji. Berapa juta setiap tahun yang menunaikan umrah. Berapa juta setiap tahun lembu korban, kambing korban dikorbankan. Berapa banyak ibadat yang dapat daripada peristiwa hijrah Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihi salam. Adakah Siti Hajar susah? Adakah Nabi Ismail susah apabila berhijrah? Tidak. Kerana kau berhijrah kerana Allah, Allah bagi rezeki yang berpanjangan. Sampai sekarang tuan-tuan, kita kenang sa'i 7 kali pergi balik dapat air Zam-Zam. Kita kenang makam Ibrahim. Kita kenang macam mana Baitullah dibina. Akhirnya berlakulah peristiwa-peristiwa yang kita sebut sebagai ibadah korban, haji dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan, jangan takut nak berhijrah. Allah akan rahmati kita. Berhijrahlah jadi orang baik. Allah akan bagi rezeki pada kita. Allah Ta'ala bagi ketenangan pada kita. Allah Ta'ala bagi kebahagiaan pada kita. Kita tinggalkan benda-benda yang haram, kita ambil benda-benda yang halal. Pasti barakah, pasti menjadi baik. Tuan-tuan yang saya muliakan. Baik, persoalan dia. Saya memang dah baik, Ustaz. Alhamdulillah. Saya umur 78 tahun, Ustaz. Bagus. Saya tak ada rogo lorang, Ustaz. Bagus. Apa nak rogonya, Ustaz, yang dirombak menengok saja, Ustaz? Tak buat apa dah. Gitu. Kenapa? Hati awak kencing mana? Udah tak berdaya maju, Ustaz. Oh iya ke? Udah macam kain lapis meja Ustaz tu. Asyik angkat jatuh. Asyik angkat jatuh. Ustaz tak bayar. Dia nyemuk kain Ustaz. Oh itu. Memang abang tak berzina. Memang abang tak merogol. Tapi lidah abang. Kak nak bunuh orang ke? Bunuh lipas pun takut. Tapi berapa banyak orang yang memfitnah dengan lidah. Kadang-kadang memfitnah itu lebih buruk daripada membunuh. Fitnah, syirik. Ni, lidah. Oh, Ustaz, saya ni, nama kata saya nak merompak renti kalau Ustaz. Saya, tangan saya dua-dua Parkinson, Ustaz. Benda gini, ketak-ketak, Ustaz. Oh, tak ada saya nak rompak. Memang abang Parkinson, tapi lidah abang tak Parkinson. Kadang-kadang abang melaga-lagakan orang dengan orang yang lain. Namimah nama dia. Ada 2 benda yang menyebabkan kita diseksa dalam kubur. Dalam satu hadis Nabi sebut pada sahabat, 2 kubur ini penghuninya diseksa. Kerana apa diseksa? Yang pertama sebab masalah baul, masalah kencing. Benda yang menyebabkan kita diseksa dalam kubur ialah benda kecil. Nama dia kencing tak betul. Basuh tak betul. Ataupun langsung tak basuh. Berapa ramai anak-anak kita tak basuh kencing. Main tala kau pokok pisang. Main-main bola nak terkencing. Pergi kat pokok pisang kencing. Bergegor-gegor pokok pisang.
Habis kencing, tarik zip main bola balik, tarik zip jalan balik, tarik zip naik motor jalan. Itulah penyebab azab dalam kubur. Ada yang dia basuh tapi tak betul. Dia tak basuh pun najis, dia basuh bahagian tertentu. Ada yang lepas basuh, dia berjalan 2-3 tapak, air kencing dia keluar balik. Sebab apa? Sebab tak tus, dia tak berdehem. Ada yang kencing berdiri, air kencing dia kena pada kaki seluar dia. Bila air kencing tu kena pada kaki seluar, dia masuk dalam masjid, dia sembahyang Allahu Akbar, padahal dah ada najis pada kaki seluar dia. Azab dalam kubur. Oi, Kak Leha, kita ni bela cucu kita tak pakai lampin. Duk kencing atas lantai tu. Kita main lak-lak gitu jalan. Kemudian kita ambil wuduk, kita nak pergi semayang, pijak lantai bekas cucu kencing. Ada lagi kecil dia. Kita pun semayang. Allahu Akbar. Bila nak sahnya, awak ada pijak najis. Sebab tu orang dulu-dulu kalau masuk bilik air, dia pakai selipar. Pakai selipar Jepun. Daripada bilik air ambil wuduk, dia berjalan dengan selipar, naik atas jadah dia. Sebab dia takut. Masalah nombor 1, kenapa kita disiksa dalam kubur? Masalah kencing. Sebab tu saya suka juga tuan-tuan pergi ke masjid tuan-tuan ni. Alhamdulillah. Masjid bersih, tandas bersih. Setengah tandas, Allah. Masuk-masuk tu berdengung. Ini kopi apa ni? Jantan ke apa ni? Pening ke? Orang ni kencing di mana? Dia kencing di lantai ke? Dia kencing dalam lubang mangkuk ke? Ada setengah tuan-tuan tak nampak mangkuk tandas. Hitam semua. Tak pernah basuh. Ada pula tandas yang tak ada pintu. Ada tandas, ada pintu. Berlubang pula ada. Kalau lubang kecil macam ni tak apa. Udah. Satu muka kita lubang. Boleh keluar kepala tengok. Orang luar pun boleh tengok. Weh, buat apa tu? Allah, abang-abang yang mana jaga surau, yang mana jaga masjid. Antara benda yang kita kena jaga ialah tandas di surau masjid kita. Kalau boleh letaklah paku. Orang boleh buang seluar, sangkut paku. Ini tak tahu nak sangkut di mana. Ada tuan-tuan? Tak tahu sangkut mana. Lala sangkut spender di kepala dia. Lupa nak pakai balik, keluar berjalan tuan-tuan. Allahu Akbar. Allah bang. Allah, jangan main kecil dengan tandas, jangan main kecil dengan kencing. Penyebab disiksa di dalam kubur. 2. Kenapa disiksa di dalam kubur? Mulut. Kamu jangan pergi makan kedai laksa dia tu. Memang laksa dia tu sedap, pekat. Tapi kamu tahu tak dia campur apa? Tak tahu? Dia blend dengan tisu. Itu yang pekat. Mana kau tahu? Aku tahu. Aku punya lagi. Aku tahu lah. Ikan tengah mahal. Mana mau punya pekat macam itu. Tisu lah tu. Daripada beratur panjang, tak ada orang. Menang. Makcik Lazhar. Tak ada siapa datang. Kita pun datang temu ramah dia. Udah tak ada orang datang ke dekat. Dia membuat fitnah, mengatakan kak ni blend dengan tisu. Mana ada? Tak tahu lah orang Melayu kita itu rezeki. Sabarlah kak nak buat macam mana? Tapi benar ke kak blend dengan tisu? Mana ada? Kak blend dengan paper. Lah, sama lah kak oi. Tisu dengan paper tu kan dia beradik. La ilaha illallah. Jangan kita laga-lagakan orang. Orang yang mengadu domba, nama dia namam. Nama dia an-namimah. Yang ni yang banyak mengadu domba. Kadang-kadang anak mengadu domba mak dengan kak ipar.
Mak, kak ipar saya tu, Kak Long tu mak, dia orang luar. Orang luar tetap orang luar, mak, kata dia. Mak ingat dia suka ke dengan mak? Berlakon tu mak, oi. Nampak tak? Saat lagi dia jumpa pula kak ipar dia. Kak, janganlah ambil hati dengan mak. Mak memang mulut macam itu. Kami ni anak-anak dah tahu dah. Kak buat bodoh je kak. Mak tu memang macam itu. Nanti dia jumpa mak pula. Tahu lah mak duduk dengan Kak Long tu. Rasa berbulu telinga rasa dia. Ngata pada mak. Depan mak baik-baik buat basuh pinggan. Di belakang, akhirnya mak mertua dengan menantu bergaduh. Siapa tukang laga? Ni. Anak dia. Penyebab diseksa dalam kubur. Jom tuan-tuan kita hijrah. Kita duduk di Malin Nawar, kita duduk di Tualang Sekah, kita duduk kampung Pulau Pisang, kampung. Tidak ada nak laga-lagakan orang. Benda yang paling kena jaga supaya jadi orang baik. Lidah. Lidah terbahagi kepada 3. Pertama, lidah ni. Ni lidah. Lidah ni pun kena jaga. Macam mana nak jaga? Tutup. Bila tutup, tak bunyi. Ustaz pun kena tutup lah mulut. Baik. Bila nak ceramah ustaz? Tadi suruh tutup. Tutup daripada bercakap benda haram. Nama dia ngumpat. Hari ni aku kalau Ustaz Kazim tak habis pukul 11, aku nak pergi Kenuri, aku tinggal. Pergilah Kenuri. Tapi jangan ngumpat. Bila tengok pengantin lalu, yang suami gemuk, isteri kurus. Ya Allah, bapa. Gemuknya. Ni bini kurus. Tahan ke? Ngongak ni. La ilaha illallah wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan kamu ni duk mengata pada orang sama-sama kamu. Jangan. Saya tak ada ngata pada pengantin ustaz. Saya ngata pada nasi. Kenapa? Nasi mentah ustaz. Bodoh betul kita ni. Itu pun ngumpat. Kalau nasi mentah, tolak ke tepi. Makan lauk saja. Din, tak makan nasi. Saya kencing manis. Nasi tak ambil. Bila makan ayam masak merah je, letak balik. Bodoh betul. Kenapa? Masin. Ngumpat. Bila makan masin, letak balik. Terus ngumpat. Makan pula kari daging. Makan. Ya Allah. Dah basi. Bahalul betul dia ni. Ngumpat lagi. Letak balik. Makan tembikar saja. Tembikar pun masam ustaz. Minum air sirap saja. Air sirap pun ya Allah ustaz. Berminyak minyak ustaz. Kalau gitu jangan makan langsung. Datang je. Kalau tuan rumah tanya kamu tak makan sup. Puasa. Nak buat macam mana? Masalah kita sekarang ngumpat. Ni. Pukul 10.45 ni. 10.40 dengar ceramah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuaca Allah bagi elok. Panas sangat hidup. Sejuk sangat pun hidup. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita. Datang dengar ceramah. Kipas yang depan tu berpusing-pusing. Melenggok kiri, melenggok kanan. Kita tengok kipas belah kita. Tegak ke dia je. Dekat aku tak pusing-pusing. Nampak tu. Tegak ke dia. Sabar je lah. Kadang-kadang Allah bagi angin. Terselak kain. Celaka benar angin. Celaka benar angin tu memaki Allah tu. Panas maki, sejuk maki, angin maki. Memaki Allah ni. Lidah ni jahat ni tuan-tuan. Sebab tu Allah kata qaulun ma'ruf wa maghfirah. Bercakaplah benda yang baik. Bercakaplah benda yang memberi keampunan, memaafkan orang. Khairun min sadaqah yatba'uha adza. Daripada engkau bersedekah yang kau menyakitkan hati orang. Allah Ta'ala sebut syarat-syarat orang beriman. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira. Tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah
dan hari kiamat ialah dia bercakap yang baik-baik. Tuan-tuan tengok hari ni Datuk bukan main segak lagi tuan-tuan. Berbaju Melayu bersampit. Saya pula bersongkok berbaju batik. Tuan Haji kita berbaju Melayu segak ni. Sahabat-sahabat kita baju segak. Baju korporat. Kak Som tudung 3 segi. Yang Kak Nak pula tudung pula pusing ke sini. Pusing ke sini. Ini datanya. Tudung Atromen nama dia berjalan. Lawa kemal. Ada yang tudung pusing-pusing-pusing. Lebih sedepa lagi ni. Mana pula aku nak letak ni. Atau dia pusing tak di atas. Dipakunya kepala pula. Macam-macam. Ada yang datang pakai seluar jean. Ada yang datang pakai baju rela. Ada yang datang pakai singlet, t-shirt. Ada yang pakai kopiah. Mana yang baik? Nabi sebut. Yang baiknya ialah orang yang bercakap yang baik. Kalau saya bersongkok kemah, tuan, saya mengumpat tuan-tuan, saya jahat. Saya pakai tudung Atromen ke, tudung Oning ke, tudung Bawal ke, siakap ke. Kalau saya mempitnah, saya jahat. Kalau saya lilit dengan soropan pun tuan-tuan, saya melaga-lagakan tuan-tuan, saya jahat. Nak tengok baik tak baik, tengok pada lidah. Kalau kita bercakap dengan dia, tenang jiwa. Tak ada ngata pada orang, Alhamdulillah orang ni baik. Ini kita berbual dengan dia, terus dia sebut. Macam mana Haji Yusof? Haji Yusof ada kat hospital lagi. Kampor ke Ipoh? Kampor. Elok lah. Kalau mati cepat lagi bagus. Tapi seroban di kepala. Apa hal ni? Minta-minta orang mati apa? Saya 2016 kena serangan jantung. Waktu ceramah di Kelantan. Masuk ICU. Pukul 10.30 malam. Dah heboh dalam Facebook. Al-Fatihah. Ustaz Kazim meninggal dunia. Kalau ikut Facebook, saya dah mati 2016. Ni yang datang ni, zombie. Berapa ramai yang mengeluarkan fitnah, tuan-tuan. Kita tak tahu apa-apa, kita share. Kita tak tahu apa-apa, kita komen. Rumah tangga artis bergolak, kita join sekali. Laki dia menikah seorang lagi, kita entam laki dia. Kita tibai pula madu dia nombor 2 pula. Kita tak tahu apa-apa, pergi masuk rumah tangga orang, kita komen dengan menatang ini. Sebab itu ada lagi satu lidah, nama dia jari. Mulut berbunyi, jari tak berbunyi. Tapi dia ada suara. Dia menulis, dia menaip, dia mengkomen. Dia duk buat macam-macam, duk tulis dalam Facebook. Dia bawa pen, pakai dekat poket, dia masuk dalam tandas Petronas. Dia ambil pen, dia tulis dekat dinding tandas. Kazim bodoh. Mulut tak cakap, tangan bercakap. Dia komen dalam Facebook. Yang ni paling banyak sekarang. Tuan-tuan, adakah yang kita komen dalam Facebook ni Allah tak soal di hari kiamat? Mana boleh. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Ingat hari kiamat tu Allah zip mulut. Tutup. Jangan cakap. Wa tukallimuna aydihim. Akan bercakaplah kedua-dua belah tangan mereka. Yang ni bercakap ni. Dia report pada Tuhan. Dia bagi tahu pada Tuhan. Tuhan, tangan inilah yang raba Makcik Som dekat pasar malam. Ni, tangan ni. Opah Som 70. Bawa 5 beg plastik balik. Nangis dekat tangga. Kenapa, Pak? Aku ni meraba. Kata kenapa perempuan tak menjerit? Nak menjerit apa ini? Meraba aku dalam barang banyak celaka penuh ni. Aku barang penuh tidak aku nak ngejar dia. Terlalu ini.
Serik dah aku nak pergi pasar malam. Tak nak dah. Kena raba opak tu. Minggu depan kita pergi rumah opak tu. Tak ada pula di rumah. 9:30 malam baru balik. Mana pak? Pasar malam. Kata dah tak nak pergi. Takut kena apa. Tak tahu. Dia seronok pula. Kata dia, astagfirullahaladzim. Pak, wap tenang pak. Itu jenis tangan yang mencuri, yang meraba, yang memukul. Cakap. Tangan yang menulis. Itu yang Jamal Abdillah kata tu. Jari jemari ku tak berhaluan, hanya mengikut rentak hati dan perasaan. Lepas ni tu saya panggil penyanyi lah. Saya semua boleh. Tuan-tuan tu saya panggil penyanyi. Saya 5 dalam 1. Sekali panggil semua boleh buat. Nak jadi penyanyi boleh. Saya insyaAllah sebulan 2 ni akan masuk studio. Buat rakaman album dengan KRU. Jadi penyanyi rap. Tanda-tanda kiamat tu. Saya akan ubah lagu-lagu lama. Yang zaman kita dulu jadi lagu dakwah. Kerjasama dengan KRU. Akak-akak ni lagu-lagu lama ni ingat lah kan? Mesti ingat punya harum semerbak laksana bunga. Mekar setangkai bagai menjelma. Makin ku renung, makin ku lihat. Dengar lagu tu, saya ubah. Saya ubah lagu. Mereka suruh saya nyanyi lagu berputar-putar. Memberikan kata-kata. Lagu tu pun saya nyanyi. Lagu ni kakak-kakak mesti ingat lagu ni. Dengarlah bisikan hasrat hati. Tengok nanti saya buat lagu dakwah. Beli tau album dia. Ini tanda-tanda kiamat. Ustaz jadi artis. Sepatutnya artis jadi ustaz. Saya pula terbalik. InsyaAllah filem saya yang terbaru ni akan keluar bulan 11. InsyaAllah. Dah siap dah. Tinggal masukkan suara lagi dah. Saya pun jadi pelakon. Pelakon utama pula tu. Nama filem dia Zim Zim Al-Kazim. Ustaz ni betul ke tak betul? Ya betul ya. Waktu saya kena sakit kulit hari tu, pengarah datang. Dia, Ustaz, kami nak buat filem tentang Ustaz. Boleh. InsyaAllah. Ustaz tulis pengalaman sepanjang Ustaz ceramah. Ustaz buat skrip bagi dekat kami olah. Saya pun tuan-tuan buat. Dah siap bagi ke demo? Dah siap dah. Ini dia skripnya. Demo pun panggil saya mesyuarat. Dia kata, Ustaz, kami dah share tema semua, kami setuju. Penerbit pun setuju, semua setuju. Sekarang kita nak tengok siapa yang boleh berlakon. Bawa watak Ustaz. Saya jawab, kalau boleh, carilah pelakon yang mukanya seiras saya. Ustaz tak boleh berlakon. Saya dah tua, siapa nak tengok. Carilah yang muka sama macam saya. Baru boleh feeling. Siapa Ustaz pelakon di Malaysia ni yang muka macam Ustaz? Saya kata Zul Arifin, ada irah-irah tu, ada. Pengarah tu tengok muka saya, Ustaz ni sewel ke apa ke? Udah putih wayar ke apa? Akhirnya tuan-tuan siap. Itulah hikmahnya sakit. Bila kita sabar, wabasyiris sabirin. Sabar je tuan-tuan bila sakit. Akhirnya jadilah pelakon filem. Selalunya saya ni pelakon tambahan je. Nangkap orang tak puasa. Saya lah. Jadi tetamu dalam rancangan JKKK. Selalu saya jadi host rancangan komedi. Cafe ala Kazim. Sekarang dah ada filem sendiri. Alhamdulillah. Dan saya minta pada pengarah. Semua semayang bila masuk waktu. Ini yang saya seronok tuan-tuan. Saya belajar daripada arwah Mamat Khalid yang buat filem puasa 16, 17 puasa.
Saya berlakon dengan arwah Mamat Khalid tu. Tengah-tengah berlakon, cut, solat. Dia menggunakan helm. Solat, solat. Mui. Semua yang terlibat ni, semayang. Yang make up terlibat semayang, yang cut pun semayang, Mamat Khalid semayang. Mamat Khalid sediakan kemah besar, 4 kemah besar pada kemah dia ni. Buat surau sementara di dekat dengan warung Pak Jabir tu. Kedai kopi Pak Jabir tu. Belakang dia sisi minyak, depan sisi minyak tu. Buat surau. Siapa imam? Saya. Allah. Habis semayang baca doa riak, sambung berlakon balik. Cut. Solat asar. Asar pula. Aziz M. Osman ke, Pak Jabir ke, Tok Misai tu pun dia semayang. Mati dah Misai terbaik tu. Pak Karim, Naya Pak Karim meninggal. Dia buka misai dia bola pukit. Allahu Akbar. Arwah. Habis semayang sekatu hari tu, habis semayang saya makan laksa dengan Mamat Khalid. Arwah. Saya kata, abang, bagus bang. Abang buat surau, budak-budak kita boleh semayang, bagus bang. Saya seronok tengok bang. Yang perempuan berlakon, yang ni semayang, semua semayang. Abang takut Ustaz, abang takut. Abang takut nanti kalau abang mati Allah soal abang. Kenapa engkau tak suruh budak-budak engkau semayang? Sebab tu abang buat suruh semayang. Abang takut. Pengalaman daripada dia tu saya cakap pada pengarah baru ni. Bila kita buat filem nanti, kita semayang berjemaah. 1. Nombor 2, saya kata kalau kita buat filem ni, kita hijrah lah. Tosah pegang-pegang laki perempuan. Sebab tu dalam filem ni, tuan-tuan tak akan nampak pegang-pegang, peluk-peluk, tak ada. Sebab saya buat syarat macam tu. Saya jadi ustaz, satu pelakon jadi isteri saya. Saya tengah baca Quran tu, muntah darah keluar. Muntah. Isteri saya tu, hak berlakon tu, abang, kenapa ni abang? Mana ada suami muntah darah, akak-akak buat macam tu. Abang, kenapa abang? Mana ada kan? Abang mesti terpak, ni kak-kak mesti terpak. Abang, tolong comel. Dalam filem tu, abang. Pasal apa? Pasal tak boleh pegang. Duk atas katil ke, duk apa tak ada. Dan semua tutup aurat. Semua tutup. Melainkan kalau saya tak tahu sebab bukan saya duduk semua dalam filem tu. Kalau dia buka waktu itu saya tak tahu. Cuma ada seorang saja yang tak tutup aurat. Perempuan. Sebab dia pelakon Cina. Dia orang Cina. Dia budak universiti. Dia nak selamatkan saya. Pun dia panggil seorang pelakon orang Cina. Dia seorang aja kita tadi pasal dia. Jadi tuan-tuan bayangkan kalaulah filem-filem kita dihijrahkan jadi baik. Seronok tak tengok? Tak ada pegang, tak ada peluk, tak ada pakai bikini, tak ada pakai skirt. Kita tengok pun seronok. Dan pelakon yang berlakon tu pun kalau dia mati, ditayangkan balik filem dia, tak apa lah. Dia pun seronok, dia tak dedahkan aurat, dia tak buat apa, dia berlakon elok. Sebab tu kita ni kena hijrah. Orang tanya saya, ustaz, kenapa yang ustaz pergi berlakon? Sebab hijrah. Yalah, orang hijrah jadi ustaz, ustaz pula jadi pelakon. Saya sekurang-kurangnya saya cuba. Saya cuba kita ubah buat skrip yang tak lari akidah. Saya ubah, mudah-mudahan mereka ni berlakon, semayang tak tinggal. Mudah-mudahan bila berlakon, lelaki tak sentuh perempuan, perempuan tak sentuh lelaki. Yang mana berlakon pula semua tutup aurat. Walaupun mereka dah mati. Bila ditayangkan drama mereka, boleh orang tengok dalam TV sebab mereka tak nampak auratnya. Itu tujuan saya buat. Itulah nama dia hijrah. Bayangkan semua ustaz buat macam tu. Agak-agak filem kita macam mana? Agak-agak lagu kita macam mana? Ni lagu merapung. Berapa banyak lirik yang tak apa seronok kita dengar.
dan hadir bidadari, tak ku impikan lagi, kerana kau lebih mengerti. Hey, hadir bidadari pun dia tak nak. Dia punya minat makwa dia. Astaghfirullahalazim. Makwa hang tu kentut berdengung. Duk prok. Bidadari mana ada kentut bang? Macam mana hang kata hadir bidadari pun aku tak nampak lah. Aku nampak makwa aku ya. Lah. Tuan-tuan ingat ada lirik. Andaikan matahari terbit dari barat, tak akan goyah cintaku kepadamu. Matahari terbit dari barat tu kan nak kiamat. Duk cinta kepada otak hang apa lagi? Lirik-lirik macam ni kena tukar. Ingat tak lirik tu? Lirik cincin emas. Cincin emas dikembalikan, diletak di tapak tangan, ku pakai di jariku untuk kenanganku. Hang jantan, mana boleh pakai cincin emas? Ni, ada lirik yang dia sebut, isteri dia ceraikan. Hai, ni masalah cerai. Walaupun hang menyanyi, dia sebut, isteri, dia kata apa? Diceraikan bini dia. Berapa ramai yang pergi karaoke, duk cerai. Abang, saya isteri abang, bini masa awak ceraikan you. Jatuh talak tak jatuh talak tu. Bukan boleh main-main tuan-tuan. Sebab tu, hijrah bukan setakat hijrah kita ke masjid. Kita cari orang yang patut kita bantu untuk hijrahkan mereka. Sebab tu ada satu lagi lidah. Lidah ni lidah satu, jari lidah dua, ada satu lagi lidah yang langsung tak berbunyi, langsung tak boleh menulis, tetapi dia berkata-kata. Nama dia apa? Hati. Tuan-tuan nampak? Ni, saya sedang bercakap ni. Siapa yang bercakap sekarang? Saya seorang dengan burung. Burung bunyi tu. Cek. Tak apa dia menyimbang tu. Ramai pula hari ni ya, kata dia menyimbang. Biasa lah. Ada karnival tu. Yang lain-lain semua diam. Saya nak tanya. Tuan-tuan sekarang diam. Adakah hati tuan-tuan diam? Hati diam tak sekarang? Tak. Hati semua bercakap sekarang. Dah pukul 11. Bila nak berhenti? Hati tu. Nah. Tuan-tuan nampak ada akak tu bawa kipas tu. Gini ngipas. Kita tengok kipas dia. Silap tak bawa. Ada domah. Hati. Nampak hati. Dia panjang tengkok kita. Ada ke nasi dia main ni? Penganjur tak sedia nasi ke? Oh ada. Nampak tak? Nampak tu? Nasi tu. Hati berkata-kata. Orang belakang pula tengok. Orang ramai nasi je 3. Cukup ke? Itu dia. Itulah hati. Mana boleh diam? Boleh tak hati diam? Boleh. Bila? Bila mati. Lumpuh pun hati bercakap. Mulut diam, tangan lumpuh. Tak bercakap, tapi hati duduk di rumah lumpuh. Seruk. Isteri dia suap nasi dekat dia, ditonyo-tonyonya, makanlah. Dalam hati orang tu kata apa? Mentang-mentang lah aku ni sakit. Kamu jolok-jolok je mulut aku. Hati dia bercakap tak? Cakap. Tuan-tuan, lalu semua orang. Tuan-tuan akan bercakap. Lalunya kereta. Cantiknya kereta. Cakap. Naik basikal. Cantiknya basikal. Mana boleh diam? Hati tak boleh diam. Walaupun tuan-tuan marah tak berbunyi. Tapi hati cakap. Mak mertua bercakap, oi, nasi mana? Geram orang tua. Nasi mana? Nasi mana? Aku beracun pun tahu. Hati.
Sebab tu kak, ni nak susah nak jaga ni hati. Mulut boleh tutup, tangan boleh bolam poket, diamlah. Tapi hati, imam baca sembahyang, makmum dalam hati. Inna a'tainakal kautsar. Pendek je baca. Tak ada habis boleh rukuk. Masuk rakaat kedua dibaca ayat lagi panjang pula. Ayat pertama pendek, surah depan. Rakaat kedua belakang pula. Imam ni bodoh ke apa ke sini? Ya Allah, beratnya tuan-tuan. Oh, hati. Dia nak komen saja. Sebab tu ustaz, berdosa tak ustaz? Berdosa tak ustaz? Dia ada dua. Ni hati ni, dia ada dua. Pertama, lintasan. Sekali lintas ya. Tengok orang gemuk. Oh gemuknya, astagfirullahaladzim. Cukup. Itu tak apa. Dimaafkan. Selagi awak tak lafazkan. Jangan lafaz. Kita tengok orang tu, ya Allah tingginya. Udah macam galah. Tingginya. Tak apa, kita terkejut. Automatik diam. Tengok-tengok orang tinggi. Dia mana ada tetap mesti tengok. Berapa kaki dia tinggi. No. Tak apa. Tuan-tuan tengok pengantin. Ya Allah, umur 79. Suami, isteri 69. Oi, tua-tua kahwin. Memang automatik. Mana ada tua-tua kahwin tuan-tuan kata, ya Allah macam bina di bulan 4. Mana ada. Dia mesti automatik cakap. Lepas tuan-tuan cakap. Tua-tua pun kahwin, ya Allah. Lepas tu. Kubur kata mari. Rumah kata pergi nak menikah. Yang tu ngumpat. Boleh faham? Tuan-tuan tengok orang gemuk. Badan tu besar tiang. Gemuknya. Cukup. Tiba-tiba tuan-tuan tambah lagi. Gemuk je bapa. Ini mau 2 kampik beras bulan ni bapa. Itulah ngumpat. Boleh tak tuan-tuan? Lintasan saja. Lepas tu jangan diikut dengan benda-benda yang lain. 3 benda ni yang menyebabkan kita ni kena seksa tuan-tuan. Nama dia daripada lidah. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, sempena dengan tempat Malinawa ni, bukan saya buat. Orang buatkan. Wikipedia saya ni, Ustaz Kazim Ilyas mengajar di Mahat Tahfiz Ad-Din Tualang Sekah Malinawa. Saya membawa beberapa nama dalam diri saya. Berasal dari Batu Kurau, Perak. Batu Kurau saya bawa. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Menengah Felda Besaut 1, Sungkai, Perak. Felda. Saya bawa nama Felda. Kemudian melanjutkan pelajaran ke Mahat Tahfiz Al-Quran dan Qiraat Negeri Perak. Mahat Tahfiz saya bawa. Mula mengajar di Tualang Sekah, Malinawa, Perak. Tuan-tuan, saya bangga. Saya seronok membawa nama tuan-tuan. Tualang Sekah, Malinawa. Malinawa, Tualang Sekah. Sebab itu tempat saya mula-mula bekerja. Dengan Tok Ngulu masa itu. Di AJK sekolah masa itu. Jadi kebanggaan saya ni pada tuan-tuan, keseronokan saya pada kampung ni bila Cik Amran datang, Ustaz, kami nak buat program carnival, Ustaz, oi. Nak jemput Ustaz. Saya kata dekat PE saya, terima. Cancelkan semua benda, terima Malinawa. Malam tadi saya di Alor Gajah, Melaka. Kampung Petai, Sungai Petai. Ingat kan ada dia cakap Jerin je, rupa dia Melaka pun ada. Habis sana datang ke Kampar. Saya sampai di Kampar dalam pukul 2. Pukul 2 tak tidur tuan-tuan. Betul-betul bor rasanya. Nak jumpa orang Tualang Sekah ni. Malam ni saya di USAS. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, saya seronok bila saya dengar ucapan orang yang terlibat dengan pilihan raya negeri semalam. Semua pemimpin bercakap, kembalilah kita bersilaturahim.
Yang dah kempen habis dah. Sekarang tautkan balik kasih sayang, sambung balik silaturahim. Itulah yang sebaik-baiknya tuan-tuan. Saya harap hijrah kita janganlah benci sangat pada orang. Silap-silap orang yang kita benci itulah yang nolong kita menurunkan mayat kita dalam kubur. Jangan benci sangat pada orang. Kadang-kadang orang yang kita benci itulah yang tolong kita bila kita aksiden tengah jalan. Janganlah benci melampau-lampau. Kadang-kadang orang yang kita benci itulah yang doakan kita. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, sempena dengan hijrah, jom berkasih sayang. Sebab Nabi berkasih sayang di Madinah. Nabi persaudarakan semua orang di Madinah menjadi satu, nama dia Ansar. Kemudian dipersaudarakan dengan Muhajirin menjadi umat Islam yang hebat. Kita adalah yang hebat kalau kita bekerja sama. Tapi kalau kita memilih perpecahan, coba tuan-tuan tengok ni. Antara benda yang paling jarang saya ceramah ialah sekarang. Maksud saya selalu ceramah di masjid, di padang dan sebagainya, bukan waktu pagi macam ini. Bukan waktu tengah hari macam ini. Sebab tu bila Encik Amran datang, saya tanya, macam mana dengan kehadiran Encik Amran? Okey, insya-Allah Ustaz, insya-Allah kami tolong sekolah Malinawa tak ada masalah Ustaz. Buat subuh sepiri pun kami datang Ustaz. Tuan-tuan, ingat tuan-tuan senang ke nak datang panas-panas macam ni? Ingat senang ke nak duduk lama-lama ni tuan-tuan? Kalau dalam aircon tak apa. Ini duduklah kipas tak pusing. Dapat gerik je. Tapi tetap kita tunggu. Sebab apa? Sebab kita berkasih sayang. Kita tengok macam-macam. Unity lah, kesihatan lah, ini bengkel jadi kampung lah, yang ni meja makan lah, nu. Macam-macam tuan-tuan yang nak bagikan kepada kita perkara-perkara yang kebaikan. Sebab tu dengan kasih sayang lah orang buat program ni. NGO kita buat program ni. Supaya kita tak nak berpecah belah. Kita tak nak merugikan untuk bangsa kita sendiri. Yang kedua, saya nak tutup ceramah hari ini dengan 2-3 petua yang saya amalkan sepanjang saya berceramah di mana-mana pun. Pertama, antara amalan yang saya buat, ada orang datang dia kata, Ustaz, anak saya ni tak ada siapa minang Ustaz weh. Anak saya ni tak ada orang datang minang nikah ke apa. Ustaz cuba tengoklah sekejap anak saya ni. Saya pun tengok anak dia. Ustaz tak ada baca apa-apa. Aku suruh tengok, awak tengok dia. Dah Ustaz tengoklah kau ada orang buat kan. Tak ada orang buat kau. Jodoh tak ada lagi. Awak tenang. Baik. Ada orang mengadu Ustaz. Barilah sikit petua macam mana meniaga. Ramai orang datang. Saya kata ada petuanya kak. Ambil pen. Dia pun nulis. Apanya Ustaz? Masak lauk sedap-sedap. Itu petuanya. Kalau masak sedap-sedap, saya dari Ipoh pun datang tolong sekak tuan-tuan. Cari sedap. Baik, nombor 1. Kalau agak-agak nak bagi program kita ada sambutan. Kalau kita rasa masjid kita kurang jemaah. Kalau kita rasa anak kita tak ada siapa datang minang. Kalau kita rasa kedai kita jarang orang masuk. Apa ni? Antara yang saya amalkan ialah membaca surah Ar-Ra'di ataupun surah Ar-Ra'du ayat 1 sampai ayat 3. Balik hafal surah Ar-Ra'd ayat 1 sampai 3. Alif, Lam, Ra, Ain, Dal. Ar-Ra'd. Ayatnya berapa? 1 sampai 3. Baca. Hak mana toki kedai jangan jadi tulis, lekat. Tak mau. Buka kedai, baca. Tutup kedai, Alif, Lam, baca. Tuan-tuan imam, lepas sembahyang, baca doa. Baca ayat tadi, jadikan zikir. Mudah-mudahan orang tertarik. Itu amalan yang saya buat tuan-tuan. Antaranya surah Ar-Ra'd, bila saya nak ceramah mana-mana saya akan baca. Mudah-mudahan orang datang untuk mendengar.
Kalau yang mana tak ada siapa meminang, saya suruh baca. Yang kena baca bukannya mak, anak. Saya dah baca ustaz, oh saya ni meminang, anak tak ada makcik yang baca. Orang nampak makcik lah. Suruh anak tu baca. Ni anak main TikTok, mak baca, dapat ke mak lah. Baik, satu. Yang kedua, apa dia yang menjadikan penganjur susah hati nak buat program macam ni? Hujan. Hujan. Kita nak kenduri kahwin. Apa yang tuan rumah takut? Hujan. Kita nak buat program di Padang. Apa yang orang takut? Hujan. Nak buat semayang pergi masjid pun kadang-kadang Allah hujan pula ni. Baik. Kalau hujan, tuan-tuan janganlah panggil bomoh hujan. Bakarnya kemenyan tengah-tengah tu. Berembui. Tengah tu berembui tu. Petik sama. Udah mati depan tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan baca doa ni. Ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Lagi sekali. Allahumma hawalaina wala alaina. Ulang balik. Allahumma adakah mai masuk halam orang na hujung na. Makcik na ke kak na ke apa ke? Okey, elok lah rakam elok. Allahumma hawalaina wala alaina. Baik, jadi tuan-tuan baca doa ni bila hujan turun, Allahumma hawalaina wala alaina. Mudah-mudahan hujan tu pergi tempat lain. Tak jadi hujan, nampak gelap nak hujan apa aku nak menikah malam ni. Allahumma hawalaina. Dia buat kata nyium tualang. Yang ketiga. Tadi hak doa tu bila saya nak ceramah, saya tengok hujan. Dalam kereta saya baca, duduk dalam hotel saya baca. Saya baca dengan PA saya, driver saya. Baca. 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 Alhamdulillah. Yang ketiga. Apa yang saya tak jumpa sepanjang saya ceramah? Macam-macam. Antaranya something. Mencekak baju ni. Kena. Okay. Cala kereta saya. Kena. Kadang-kadang saya tengah ceramah satu masjid. Ada satu masjid. Dia tempik dekat pintu. Pintu besar. Oi Kazim. Oh sudah. Yang saya seronoknya. Ya orang ramai-ramai dengar. Tak ada siapa bangun. Dia jalan. Oh kena dah aku dah. Saya baca satu ayat. Dia duduk sebelah saya. Dengar sampai habis ceramah ayat. Dengar ayat. Habis ceramah, saya tampar belakang dia. Ceramah dah habis, pergi balik. Ini. Ada saya jumpa Samsung jalan raya? Ada. Yang tunjuk kayu hoki semua ada. Tunjuk steering rock semua ada. Macam-macam tuan-tuan. Akak-akak sini yang suami baran. Panah baran. Asyik nampak je. Kita di sini pemimpin. Kadang-kadang cakap dengan orang kampung kasar-kasar. Oi, kalau setakat tak payah datang lah. Aram nonton. Samsung kampung dusun. Baik, ada satu ayat yang tuan-tuan boleh amalkan. Menundukkan kesombongan dia. Menundukkan ketakaburan dia itu. Baik, tuan-tuan ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum. Wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Lagi sekali ya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Yang ni saya pergi ke Allahumma salli ala Muhammad, dekat Bagan Datuk selepas tu hutan melintang. Saya singgah sisi minyak pukul 12 lebih malam. Keluar pada kereta anjing 4-5 ekor menyalak. Mai serang saya. Saya tengok apa?
Saya baca doa ni tuan. Bila saya baca ayat ni, tahu takut. Power betul ayat Quran. Surah Toha ayat 55. Simpan tu ayat tu. Surah Toha ayat 55. Boleh faham? Baik, terima kasih Datuk, terima kasih Cik Amran, terima kasih semua yang hadir. InsyaAllah, last saya datang ke Dewan ni, bila tu dulu? 10 tahun ada dah. Last saya datang malam tu tuan. Saya ingat saya dah. Lama dah. Jadi kalau nak jemput balik Cik Amran, 10 tahun pada sekarang insyaAllah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada orang besar jajahan kita yang tunggu sampai habis tuan-tuan. Pada hari kata dia ada hair, dia ipuh. Alhamdulillah. Terima kasih Tok. Wallahu a'lam.